我们一起来祷告。 Mari kita berdoa bersama. 主啊，一切的上帝的工作都要从神的话，从祷告开始。 Ya Allah, kami segala pekerjaan pun akan dimulai dari firman Tuhan. 所以，当我们愿意为主做大事的时候，我们更加要在我们的膝盖上努力祷告，也在上帝的话语上寻求神的带领。 Ya Tuhan, ketika kami hendak melaksanakan pekerjaan yang besar, maka kami perlu lebih banyak berlutut dan menanamkan diri kami dalam firman Tuhan. 今天晚上，我们求上帝打开我们的心来接受你的话语， Malam hari ini kami mohon Tuhan membuka mata hati kami untuk menerima firman-Mu. 让你的话成为我们整个英华基联服事的一个基础， Ya Tuhan, dalam firman-Mu menjadi dasar dalam pelayanan seluruh PGTI. 也成为我们合一的基础。 Juga menjadi dasar kesatuan kami. 求你向我们说话， Tuhan berbicaralah 奉 kepada 靠 kami. 耶稣基督圣名祷告， Dalam nama Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 非常谢谢英华今天的邀请，让我能够跟各位的理事们在一起有1-2天的时间。 Sungguh berterima kasih kepada PGTI sehingga mengundang saya bersama-sama dengan pengurus pusat untuk bersekutu 1-2 hari ini. 我觉得上帝把你们放在一个很特别的一个时机里面， Saya rasa yakin bahwa Anda ditempatkan di suatu zaman yang sangat khusus. 你们处在一个可以开始让华文教会、华文语言开放的一个时代里面。 Kalian hadir di tengah-tengah bahasa Tionghoa yang sedang mulai berkembang. 你们处在一个2代之间，还保留中文的语言和文化，但是又面对下一代慢慢已经忘记的当中，怎么样把这2代连在一起？ Kita berada di tengah-tengah angkatan, 2 angkatan, angkatan yang senior dan angkatan yang junior bahasa Mandarin dan yang tidak berbahasa Mandarin, sehingga kita akan menjadi jembatan untuk menjembatani 2 generasi ini. 你们也处在一个印尼，不管是华人教会还是印尼人教会，很复兴的一个时代。 Kita berada satu zaman, apakah itu gereja Mandarin atau gereja Indonesia yang saat-saat dia berkembang. 你们也处在一个上帝在工商界当中预备了很多上帝的子民，一个一个信主也爱主，也愿意努力的奉献来建立上帝国度的一个时代里面。 Kita juga berada dalam satu zaman di mana kita melihat bagaimana mereka yang dipakai oleh Tuhan menjadi juru-juru kuncinya, bendahara Tuhan sendiri, bertobat dan menyerahkan diri mendukung pekerjaan Tuhan di Indonesia. 你们也处在一个经济学家预测，印尼在未来的20年会是世界5大强国的其中一个。 Bahkan Anda berada di tengah-tengah negara yang diprediksikan 20 tahun kemudian akan menjadi salah satu dari 5 negara yang kuat di dunia. 在这众多的特别的时机的里边，上帝预备了有英华基联来服侍印尼的众华人教会。 Di dalam zaman seperti inilah Tuhan sudah memilih PGTI untuk melayani gereja-gereja Tionghoa di Indonesia. 也看到印尼的华人教会越来越跨过民族的界限，也愿意支持，也愿意跟少数民族、跟其他的种族印尼的弟兄姐妹一起合作，来兴旺主的福音。 Bahkan kita juga melihat bagaimana gereja-gereja Tionghoa sudah melampaui batas-batas budaya, batas suku untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. 所以，上帝在你们的身上有很大的使命， Itu sebabnya ada amanat yang sangat khusus di atas diri Anda. 是一个机会，也是一个挑战。 Suatu kesempatan tetapi juga satu tantangan. 如果我们能够好好的做，努力的做，为下一代铺路的话，印尼的华人教会真的是潜能无限，潜能非常大。 Jikalau kita sungguh-sungguh melaksanakan dengan sepenuh hati, kita sedang meratakan sebuah jalan bagi generasi yang akan datang yang mempunyai dampak yang sangat dahsyat sekali. 但是任何这一种联合性的工作、全国性的工作都不能小，一定要大。 Namun pekerjaan yang kita kerjakan bersama-sama yang tidak bisa kecil, tetapi harus skala yang besar. 因为如果你很小的话，心胸很小，肚腹很小，思想很狭窄的话，你不能做大事。 Apabila skala kita sempit, pikiran sempit, hati kita sempit, kita tidak bisa melakukan pekerjaan yang skala besar.
你容不下更多的人， Karena kita tidak bisa menampung demikian banyak orang. 你包不下其他的教会， Kita tidak bisa memeluk gereja-gereja lain. 其他的作风跟你不一样，表达方式跟你不一样的教会。 Mungkin tingkah langkahnya dan caranya berbeda. 所以当上帝把我们放在一个全国性的一个机构里边来服侍的时候，我们的心要大。 Sehingga ketika Tuhan menempatkan kita pada skala nasional, maka hati kita dilapangkan. 我们的眼光也要够大， Maka mata kita pun harus dibuka secara lebar. 我们要能够包得下这么多不同的教会的弟兄姊妹的宗派背景习惯，使大家能够在一起，能够成就更大的事情。 Sehingga tangan kita bisa terbuka untuk merangkul berbagai macam denominasi latar belakang gereja untuk bersama-sama melaksanakan amanat Tuhan. 那如果要这样做的话，是什么样的基础能够帮助我们可以合一的，能够长远的去服侍印尼的众教会？ Jadi kalau kita mau melakukan seperti ini, apakah dasarnya sehingga kita bisa melayani secara jangka panjang gereja-gereja yang ada di Indonesia? 我想我们只能够回到上帝的平台。 Saya yakin kita hanya kembali kepada firman Tuhan. 任何一个宗派、任何一个做法、任何一个理想都不够大。 Cara apapun, pikiran apapun, dan strategi apapun tidak cukup luas. 你提出任何一种做法，都会有人赞成，有人反对。 Cara apapun yang kita kemukakan pasti ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. 你提出任何一种神学立场，也有人赞成，也有人不赞成。 Kita akan kemukakan akan teologinya, maka ada juga yang percaya, ada juga yang mendukung, ada yang tidak mendukung. 你提出任何一个教会的系统，也一定会有人不习惯，有人习惯，有人不习惯。 Demikian juga sistem gereja yang kita kemukakan pasti ada yang biasa, ada yang tidak biasa. 我们只有一个平台可以帮助我们在一起， Hanya satu hal menyebabkan kita bisa 就是我们 bersama-sama, 大家一定要站在上帝的平台上面， yaitu kita harus berdiri tegak di atas pendirian Allah sendiri. 那个平台才够大，帮助我们包得下印尼的众教会，不但是华人教会、少数民族教会，还有其他种族的教会。 Maka podium Allah itulah yang cukup lebar dan luas untuk merangkul seluruh gereja yang ada di Indonesia dengan berbagai macam latar belakang denominasi. 预备好这个平台，不但是祝福我们这一代，也可以祝福下一代。 Setelah kita mempersiapkan sarana ini, maka kita memberkati angkatan ini, tetapi juga memberkati angkatan yang akan 因为 datang. 他们可以站在这个平台上继续的发展下去。 Karena mereka bisa berdiri di atas dasar ini untuk mengembangkan terus-menerus. 所以今天晚上我要带弟兄姐妹同工们，我们一起回到上帝那里去。 Sebab itu pada malam hari ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian, mari kita kembali kepada firman 我 Tuhan. 要跟大家分享约书亚记第5章。 Kita akan bersama-sama melihat kitab Yosua pasal 5. 约书亚记第5章是约书亚带领以色列人刚刚过了约旦河。 Yosua pasal 5 adalah Yosua yang baru pertama kali memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan. 你们记得第1章的时候，上帝把摩西的这个责任交给约书亚。 Ketika pasal 1 kita ingat bagaimana regenerasi penyerahan amanat tanggung jawab dari Musa kepada Yosua. 第2章的时候呢，他就派2个探子去看耶利哥城，发现里面的人已经没有信心，已经听到耶和华的大能力。 Pasal yang kedua dia mengutus 2 pengintai untuk masuk ke Jericho dan mereka mengetahui bahwa orang di sana sudah tidak lagi punya iman yang kokoh karena mereka sudah goncang. 到第3章的时候呢，就在约柜的带领底下，在祭司抬着约柜在前面走的时候，他们过约旦河，约旦河的水断流，他们就过干地，全体百姓过了约旦河。 Pada pasal ketiga, maka para imam untuk memimpin tabut perjanjian itu melintasi sungai Yordan sehingga sungai Yordan menjadi kering dan umat Tuhan menyeberangi akan sungai Yordan itu. 第4章的时候，他们在约旦河里边拿12块石头，一半12个放在河的中心，另外12个放在岸边，做一个永远的记号。上帝行了这个伟大的神迹。 Lalu mereka mengambil 12 batu untuk dijadikan peringatan di tengah-tengah sungai Yordan, demikian juga di tepi sungai Yordan sebagai peringatan. 但是很奇怪的，到了第5章，上帝就叫他们停下来。
stop. Tetapi sesuatu hal yang sangat-sangat heran sekali, Tuhan menyetop mereka pada pasal kelima. 在第5章的时候，上帝要他们停下来，好像是非常的反高潮。 Jadi sepertinya itu anti kelima, karena pasal 5 dia disuruh stop, berhenti. 在第1节说，约旦河西亚摩利人的诸王和靠海迦南人的诸王听见耶和华在以色列人前面使约旦河的水干了，等到我们过去，他们的心因以色列人的缘故就消化了，不再有胆气。 Ayat 1, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. 应该是最好的时机，乘胜追击，勇敢前进的时候。 Sebetulnya ini suatu kesempatan emas yang mereka harus maju terus dan menyerang. 这是我们的想法， Ini pikiran kita. 但是上帝的意念高过我们的意念。 Tetapi pikiran Tuhan melampaui pikiran manusia. 神竟然在这个这么特别的时刻里边，叫他们停下来。 Allah di dalam kesempatan emas ini meminta mereka untuk berhenti. 在第2节、第3节，那时耶和华吩咐约书亚说：“你制造火石刀，第2次给以色列人行割礼。”约书亚就制造了火石刀，在除皮山那里给以色列人行割礼。 Ayat kedua, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. 所有看到这个经文的人都问：为什么？ Setiap orang membaca ayat ini selalu bertanya, mengapa? 为什么要在这个时候？ Mengapa harus pada saat ini? 为什么要在那些能够打仗的男丁的身上为他们行割礼？ Mengapa harus melaksanakan sunat kepada pemuda-pemuda yang bisa berperang? 这是完全不合理的事情。 Sebetulnya ini sebuah tidak masuk akal. 不能等到我们把整个迦南地征服了之后才来行割礼吗？ Kenapa tidak bisa setelah kita menaklukkan tanah Kanaan baru diadakan sunatan massal? 行了割礼之后，这些男丁怎么去打仗？ Setelah mereka disunat, maka para pria ini tidak bisa berperang. 这么痛的一个手术，没有1个礼拜还不能痊愈呢？ Karena suatu sunatan yang mendatangkan kesakitan ini tidak cukup 1 minggu untuk beristirahat. 完全不合理。 Tidak masuk akal. 但是上帝做事情从来不会有差错的。 Tetapi setiap langkah Tuhan tidak pernah salah. 感觉上，上帝要他们停下来处理一个很重要的事情，没有处理好，不能前进。 Karena sinilah kita melihat bagaimana Allah menyelesaikan suatu perkara yang sangat penting sekali. Sebelum ini diselesaikan, tidak bisa mereka maju. 有的时候，当我们在努力为上帝工作的时候，我们也需要停一下。 Ada kalanya ketika kita sedang bergiat bekerja bagi Tuhan, ada waktunya kita harus berhenti sejenak. 重新把一些最重要的基础的这个神学基础的教导再提醒一次。 Sehingga mereka merenung ulang akan dasar-dasar teologi, dasar-dasar pengajaran itu untuk direnung ulang. 以后我们前进的时候呢，就不会走出上帝的心意。 Sehingga ketika kita maju lagi, kita tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. 在下面的经文我就不读了， Ayat selanjutnya saya tidak baca lagi. 我就告诉大家， Saya hanya memberitahu. 从第3节开始，他就解释为什么要守割礼。 Mulai ayat 3 menjelaskan kenapa harus disunat. 因为第2代在旷野长大的这些第2代的以色列人没有机会守割礼。 Karena generasi yang kedua, angkatan yang kedua ini mereka lahir di padang belantara dan mereka tidak sempat disunat. 神要他们守了割礼之后，才能够前进去征服迦南地。 Allah mau supaya mereka setelah disunat barulah mereka bisa menaklukkan tanah Kanaan. 为什么？ Mengapa? 我们都记得守割礼是上帝与人的立约的一个记号。 Kita ingat bahwa sunat adalah tanda perjanjian Allah dengan manusia. 最早的时候，上帝要求亚伯拉罕，亚伯拉罕信神，神就要求亚伯拉罕家中
所有的男丁都守割礼。 Pada awalnya bagaimana Tuhan memberikan perintah kepada Abraham untuk menyunat seluruh laki-laki yang ada dalam keluarganya. 表明他们是信靠上帝的人。 Menyatakan mereka adalah orang yang bersandar kepada Tuhan. 当他们守割礼的时候，他们就是说：“你是我的上帝，我是你的子民。” Ketika mereka menerima sunat itu berarti engkau adalah Allahku dan kami adalah umatmu. 他们具有了一个身份， Sehingga mereka punya status. 他们知道他们自己是谁，是属于谁的。 Mereka tahu siapa mereka dan milik siapa mereka. 他们出去征服迦南地的时候，才有一个名分。 Sehingga ketika mereka pergi menaklukkan tanah Kanaan, mereka punya nama. 如果他们继续前进出发，但是忘记了自己的身份，忘记了自己是谁，他不能前进。 Jikalau mereka maju untuk menaklukkan tanah Kanaan tetapi lupakan status, lupa siapa mereka, mereka tidak bisa maju. 别人会讥笑他们是野蛮民族， Maka orang akan mentertawakan mereka, mereka adalah orang-orang yang bebal. 是一些到处去掠夺别人的一些野蛮人。 Dan orang-orang yang tidak berperasaan manusia untuk merampas hak-hak orang lain. 是没有身份的私生子， Dan mereka adalah anak-anak haram yang tidak punya status. 但是他们现在出师有名，他们是上帝的儿女，奉主的名得到这个地是上帝赐给他们的。 Tetapi sekarang mereka dengan status yang jelas, mereka maju dan mendapatkan tanah Kanaan sebagai umat Allah. 他们要有身份， Mereka punya status. 有了怎么样的身份，就懂得应该有怎么样的表现。 Sehingga status macam apa seharusnya memiliki pernyataan kesaksian yang bagaimana pula. 就好像每年我们都有个父亲节、母亲节， Sama seperti hari ayah dan hari ibu, 他提醒我们的身份。 mengingatkan akan status kita. 我们有结婚周年，提醒我们有丈夫、有妻子的身份。 Ketika kita merayakan ulang tahun pernikahan, berarti kita tahu kita punya istri, kita punya suami. 有一个身份就有要求， Setelah kita punya status, tentu ada tuntutan. 做丈夫的要像个丈夫，做妻子的要像个妻子。 Yaitu seperti suami harus menjadi seorang suami dan istri harus sebagai 做个 seorang istri. 做个父亲像个父亲，做个母亲要像个母亲。 Seperti seorang ayah harus menjadi seperti ayah dan ibu seperti seorang ibu. 他们现在去征服迦南地，他们要像是一个上帝的子民。 Ketika mereka menaklukkan tanah Kanaan, mereka harus seperti umat Tuhan. 但是第二个因素也很重要， Tetapi unsur yang kedua juga penting. 因为在这里上帝告诉他们说，当你们做了这一些之后，在第8节，耶和华对约书亚说：“我今日将埃及的羞辱从你们身上滚去。” Tapi ini juga penting demikian untuk mengatakan setelah mereka melakukan segalanya itu, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai 第8节， sampai mereka sembuh. 上帝说：“我今日把在埃 Ayat 及的羞辱。” ayat 9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. 因为第二代的人生在旷野里边的以色列人，他们是因为上一代的失败而在旷野漂流。 Karena angkatan kedua ini lahir di padang belantara, kegagalan orang Israel mereka mengembara di padang belantara. 他们是生在人的失败里面， Mereka lahir di tengah-tengah kegagalan manusia. 他们不能进迦南地，是因为上一代的人失败了。 Mereka tidak bisa masuk tanah Kanaan karena generasi yang lebih senior gagal. 他们只能在旷野漂流40年。 Mereka hanya bisa berputar-putar di padang belantara selama 40 这 tahun. 是一个承担上一代错误的下一代人。 Nah, ini adalah generasi kedua yang menanggung kesalahan generasi ke satu. 上帝说：“我把你们的羞耻，我把你们的失败的感觉，透过割礼全都除掉。” Maka Tuhan mengatakan melalui sunat ini aku akan menghapus celamu yang dari Mesir itu. 因为现在你们可以进去了。 Karena sekarang kalian sudah boleh masuk. 其实现在你们已经进来了，脚已经踏进来，你们已经过了约旦河。 Karena kakimu sudah menginjakan tanah Kanaan dan engkau sudah menyeberangi sungai Yordan. 不要再羞耻， Jangan merasa malu lagi. 不要再活在过去， Jangan hidup seperti kehidupan yang lampau. 我们要勇敢的前进。 Kita harus berani maju ke depan. 当我们要建立一个全国性的工作，当我们要建立一个合一的侍奉的时候，各位同工们，
我们要重新与神立约。 Ketika kita tidak melaksanakan pekerjaan secara nasional, pekerjaan yang bersama-sama kita lakukan, maka kita harus membuat perjanjian ulang kepada 就是 Tuhan. 当我们在服侍全国的众教会的时候，请你记得，你的身份不是某一个教会、某一个宗派、某一个代表。我们每一个人只有一个身份，就是我们是上帝的子民。 Sehingga kita harus ingat sejelas-jelasnya ketika kita melayani gereja-gereja seluruh Indonesia, kita bukan bagian dari salah satu denominasi, tetapi kita adalah umat Allah yang melayani gereja Tuhan. 因为当你标榜长老会，当你标榜浸信会、标榜宣道会，还是标榜任何一个教会的时候，大家都说，当然了，因为你是那个教会的牧师，你是那个教会的长老，你是那个教会的主席。 Sehingga kita menonjolkan akan denominasi kita, apakah itu metodis, apakah itu gereja Injili dan lain-lain, maka itu akan mendatangkan salah pengertian daripada orang-orang yang kita pimpin. 只有当我们在一起的时候，我们一直强调，我们都是上帝的儿女，我们都是上帝的仆人，我们都是上帝的子民的时候，众教会才会觉得我们包下他们所有的人。 Sehingga ketika kita mengatakan kita adalah umat Allah, kita melayani, kita adalah hamba Allah, kita adalah umat Allah, kita melayani gereja-gereja, barulah mereka bisa dirangkul bersama-sama. 我们当然都有自己教会的背景，都有自己的宗派。 Tentu kita punya denominasi sendiri dan latar belakang gereja masing-masing. 我们在那个宗派，在那个教会，我在神学院侍奉，我应该尽力，也应该保护我的学校。 Tentu kita harus seperti saya. Seorang rektor di sana, tentu saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memelihara akan sekolah saya. 但是在一个全国性的机构里边服侍的时候，我们一再强调的、一再标榜的是，我们都是上帝的儿女。 Sehingga ketika kita melayani disebut secara nasional, maka kita menanggalkan segala latar belakang kita, kita adalah anak-anak Allah. 上帝儿女的身份成为我们合一的平台。 Hingga status kita sebagai anak-anak Allah itu yang mempersatukan kita dalam satu pelayanan. 也成为我们服侍众教会的一个平台。 Dan juga ini salah satu kiat kita untuk bersama-sama melayani seluruh gereja di Indonesia. 所以不要忘记这个身份。 Jangan sampai kita melupakan akan status ini. 第二件事情， Yang 在 kedua, 约书亚记第5章，神叫他们停下来。第一首歌里，第二叫他们守逾越节。 yang pertama mereka harus menerima sunat. Yang kedua mereka harus merayakan hari Paskah. 在第10节，以色列人在吉甲安营，正月14日晚上，在耶利哥的平原守逾越节。然后第11节说，逾越节的次日，他们就吃了那地的出产，正当那日吃无酵饼和烘的谷。12节说，他们吃了那地的出产，第2日玛拿就止住了，以色列人也不再有玛拿。那一年，他们就吃迦南地的出产。 Ayat 10, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Jeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Ayat 12, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. 上帝要他们守割礼，让他们想起我们的身份是上帝儿女的身份。 Pada saat Allah mereka melaksanakan sunat untuk mengingatkan kami adalah anak-anak Allah. 上帝为什么要他们守逾越节？ Kenapa Allah mau supaya mereka melaksanakan hari Paskah? 当他们守逾越节的时候，每一个人都变成一个蒙恩的罪人。如果不是上帝的救恩，我们不能出埃及，不能过红海，不能漂流40年旷野还能够生存，也不能过约旦河，都是上帝的恩典。 Sehingga dengan demikian ketika mereka menerima Paskah, berarti mereka menerima anugerah dan pertolongan Tuhan. Tanpa ada anugerah Tuhan, mereka tidak bisa keluar dari Mesir. Tanpa ada anugerah Tuhan, mereka tidak akan bisa masuk tanah Kanaan. Tanpa ada anugerah Tuhan, mereka tidak bisa menikmati akan kemurahan dan pertolongan Tuhan. 逾越节跟上帝在
埃及地形的10个灾难有紧密，最后一个灾难有紧密的关系。Karena hari Paskah berkenaan ada hubungan yang sangat erat dengan tulah 10 tulah yang diusir, khususnya tulah yang terakhir. 是最后一个神迹，要杀长子的神迹。法老王终于让以色列人得自由出埃及。 Tulah yang terakhir yang membunuh seluruh anak sulung, maka putra sulung daripada Fir'aun itu meninggal dan mereka dibiarkan. 也是在那个灾害里边，上帝教他们以色列人怎么可以避开这个灾害。 Tetapi melalui bencana ini juga Tuhan mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka menghindari akan bencana. 每一家要杀一只羊羔，把羊羔的血涂在门的上面。当死亡的天使经过全地，任何一个家，以色列人也好，埃及人也好，如果门上没有血的话，里面的长子就死了。 Maka Tuhan memberikan caranya supaya mereka membeli domba, kemudian darah domba itu ditaruhkan di setiap pintu, sehingga dengan demikian ketika tulah kematian anak sulung itu lewat, mereka tidak mati. 所以当他们守逾越节的时候，弟兄姊妹，他们想起我们今天能够走到这个地方，我们能够来到约旦河，过了约旦河，是因为逾越节，是因为上帝救了我们。 Sehingga ketika mereka menerima Paskah, mereka ingat kita bisa melewati Sungai Yordan, kita bisa sampai ke tanah perjanjian ini, kita bisa dengan selamat melewati padang antara, semua karena Paskah itu. 各位弟兄姐妹，逾越节把我们每一个人都放在同样一个位置上。 Sehingga Paskah itulah yang menempatkan kita pada status yang sama. 当我们一起守逾越节的时候，我们就知道。 没有一个人有特权，没有一个人有特别的了不起，所以上帝看上你。没有一个人有特别的恩典，我们大家都在同样的一个平台上，一起起，一起落，一起来侍奉上帝。 Sehingga ketika kita melaksanakan menerima perjamuan Paskah, maka di hadapan Tuhan kita sama rata, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang kurang hebat, tetapi kita bersama-sama kita ke atas, bersama-sama kita turun ke bawah, kita bersama-sama melayani. 因为每一个人都是在耶稣的宝血的底下走过去，能够被上帝赦免，能够被上帝接受。 Karena setiap orang hanya lewat dalam darah Kristus Yesus dengan selamat dan terpelihara. 所以在逾越节之后，摩西吩咐百姓们：你们要把头生的献给上帝。 Itu sebabnya setelah hari Paskah, hendaklah engkau mempersembahkan yang sulung kepada Tuhan. 埃及人头生的全都死了， Karena anak sulung daripada orang Mesir semuanya mati, 一个都没有留下来。 tidak ada satupun yang hidup. 以色列人头生的全都留下来， Sedangkan putra sulung orang Israel semuanya hidup. 只有一个原因，是因为耶稣基督羔羊的宝血，就是预表耶稣的宝血，因此我们得生命。 Hanya satu, oleh karena darah domba Allah itu, yaitu Yesus Kristus, menyebabkan kita punya hidup. 所以摩西劝他们：你们头生的全都要献给耶和华。 Itu sebabnya Musa menasihatkan mereka, persembahkanlah putra sulung kepada Tuhan. 今天我们每一个人也是因为耶稣基督的十字架、耶稣基督的宝血，我们能够坐在这里服侍印尼的众华人教会。 Demikian juga pada hari oleh karena darah Kristus Yesus kita bisa duduk bersama-sama dan melayani gereja-gereja di Indonesia. 这个逾越节，这个耶稣的救恩，真的是把我们放在同样的一个平台上，我们平起平坐。 Itu sebabnya darah Kristus Yesus dan keselamatan Kristus inilah menyebabkan kita berduduk sama rendah, berdiri sama. 也是在这个平台上，各位弟兄姐妹，我们一起把自己献上，当作活祭，来侍奉主，来侍奉印尼的教会。 Tetapi juga melalui Paskah inilah kita bersama-sama mempersembahkan diri menjadi korban yang hidup untuk melayani Tuhan dan melayani gereja-gereja di Indonesia. 上帝要他们进去之前守逾越节， Itu sebabnya sebelum mereka masuk, mereka merayakan hari Paskah. 提醒他们每一个人都是蒙恩的罪人。 Karena mengingatkan pada mereka setiap orang adalah orang berdosa yang mendapat berkat dari 我 Tuhan. 们要服侍的众教会也是蒙恩的罪人。 Karena gereja-gereja yang kita layani adalah orang-orang berdosa yang mendapat berkat dari 我 Tuhan. 们印华基联不是领袖， PGTI bukan pemimpin. 我们印华基联是众教会的仆人。 PGTI adalah
pelayan gereja-gereja. 上帝呼召我们来服侍他。 Karena Allah memanggil kita untuk melayani 他 mereka. 们有的跟我们不一样， Memang ada yang tidak sama berbeda dengan 他们有的怀疑我们的动机， Ada kalanya mencurigai akan 他 motivasi 们有的 kita. 说我们太保守， Ada kalanya kita dianggap terlalu kolot 他们有的说我们太开放， atau dikatakan terlalu terbuka. 反正什么说法都有，反正什么样的看法都有。 Sehingga dengan demikian pandangan macam apapun selalu ada. 但是我们明白我们的身份，我们是仆人，我们都是蒙恩的罪人。我们聆听，我们解释，我们服侍他。 Tetapi kita tahu persis status kita seorang hamba, kita mendengar, kita melaksanakan, dan kita melayani. 这变成我们能够跟正教会合一一个很重要的基础。 Dan ini salah satu dasar kita bisa bersama-sama dengan gereja-gereja di Indonesia. 我们都是蒙恩的罪人。 Karena kita adalah orang-orang berdosa yang mendapat berkat dari Tuhan. 然后最后， Terakhir, 在第13节到第15节， ayat 13 是各位同工、各位弟兄姊妹很熟悉的一段经文。 ayat yang sangat kita kenal. 这里说，耶稣要靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。耶稣要到他那里，问他说：“你是帮助我们的，是帮助我们敌人？”他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”耶稣就俯伏在地下拜说：“我主有什么话吩咐仆人？”耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行了。 Ayat 13, ketika Joshua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihat adalah seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Joshua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Joshua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini?" Dan panglima bala tentara itu berkata kepada Joshua, "Anggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Joshua berbuat demikian. 上帝要百姓停下来做3件事情。 Sehingga Allah menghentikan gerak umat itu untuk melakukan 3 hal. 第一，守割礼， Yang pertama, disunat. 提醒他们，我们都是上帝的儿女， Mengingatkan mereka bahwa kita semua adalah 我们有身 anak-anak 份 Allah. 这是我们的身份。 Dan inilah status kita. 第二，守逾越节， Yang kedua, merayakan hari Paskah. 提醒他们，我们都是蒙恩的罪人， Mengingatkan kepada mereka bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang mendapat berkat dari 所以 Tuhan. 不要高举自己，要高举耶稣基督的责任。 Jangan meninggikan diri sendiri, tinggikanlah Yesus Kristus. 大家可能对我有意见， Mungkin semua itu punya perasaan tidak baik terhadap 可 saya, 能对我的领导风格不赞成， atau cara gaya kepemimpinan saya tidak sesuai, 所以高举我的话就有问题。 sehingga ketika meninggikan aku maka ada 但是我 masalah. 们一高举耶稣基督，我们对耶稣基督都没有困难， Ketika kita meninggikan Yesus Kristus maka kita tidak 大 menghadapi 家都可 masalah. 以接受耶稣基督。 Karena setiap orang bisa menerima Kristus. 我们高举耶稣基督，就成为我们合一的品牌。 Ketika kita meninggikan Yesus Kristus maka itu menjadi sarana kita mempersatukan 第 diri. 3件的事情呢，是特别处理耶稣亚这个领袖。 Yang ketiga ini khusus untuk menghadapi berkenaan dengan pimpinannya yaitu Joshua. 就是要我们这些服侍众教会的同工们，我们要顺服在上帝的面前。 Yaitu setiap orang, setiap pribadi kita ini yang melayani gereja-gereja supaya taat di hadapan 所以 Tuhan. 当约书亚看到这个耶和华军队的元帅的时候，他问他：“你是帮我还是帮敌人？”的时候，他说：“我都不是，我来率领你们。” Ketika Yosua melihat seorang panglima bala tentara Allah datang, dia bertanya, "Engkau ini kawan apa lawan?" Dia tidak mengatakan semuanya bukan, tetapi aku datang untuk memimpin engkau. 但是约书亚真的知道他的身份， Tetapi Joshua tahu siapa dia. 他知道虽然上帝委任他做代替摩西的位置的新的领袖， Dia tahu persis sekalipun dia itu diamanatkan oleh Musa menjadi penggantinya dari Tuhan, 但是要能够做到把整个迦南地征服起来的这样的领袖的魅力，他知道他没有。 tetapi
kekuatan untuk menaklukkan seluruh tanah Kanaan dia tidak punya. 除非他把领导的主权交给万军之耶和华。 Kecuali hak kepemimpinan itu diserahkan kepada Allah serwa sekalian alam. 所以当他一听到是耶和华军队的元帅的时候，约书亚马上在地下拜说：“我主有什么吩咐仆人？” Sehingga ketika ia melihat panglima bala tentara Tuhan di situ, dia langsung sujud sampai ke tanah dan bertanya, "Ya Tuanku, ada pesan apa?" 哎呀，当我读到这一点的时候，我非常佩服约书亚。 Ketika saya membaca ini, saya betul-betul angkat topi terhadap Yosua. 因为如果约书亚还没有带百姓过约旦河，还容易一点下拜在万军之耶和华元帅面前。 Sebab kalau Yosua belum memimpin Bani Israel menyeberangi sungai Yordan, mungkin masih mudah untuk sujud menyembah di hadapan panglima bala tentara Tuhan. 可是各位同工，约书亚刚刚带他们过约旦河。 Tetapi Yosua baru saja memimpin Bani Israel menyeberangi sungai Yordan. 那是他最成功的时候， Ini salah satu keberhasilannya. 也是他的一生当中最伟大的一件事情， Dan ini salah satu hal yang sangat spektakuler dalam kehidupannya. 也是他能够证明他领导能力的时候。 Tetapi ini salah satu bukti kesanggupan dia sebagai seorang pemimpin. 因为一个新的领袖上来，大家就问你有什么了不起？你能够带我们吗？ Sehingga ketika pemimpin yang baru datang orang bertanya, apa kehebatanmu? Bagaimana cara engkau memimpin? 你能够像摩西这样吗？ Engkau bisa seperti Musa seperti itu? 现在约书亚可以说，摩西带你们过红海，我带你们过约旦河。 Saat ini sebetulnya Yosua bisa berkata, Musa memimpin engkau menyeberangi laut Kulsum, laut Tiberau, tetapi aku memimpin engkau menyeberangi sungai Yordan. 那个是大家对你最口服心服的时候， Dan itulah saat yang orang sujud menyembah engkau. 他竟然把他领导的权柄交出来。 Tetapi ia menyerahkan hak kepemimpinannya. 各位同工，真不容易。 Rekan-rekan sekalian, suatu tindakan yang tidak 我们当中都是许多很有经验，在商场、在教会领导层不同的同工，你们都体验到权力实在是很诱惑人。 Kita di tengah-tengah kita banyak punya pengalaman di tengah-tengah bisnis, di tengah-tengah pekerjaan pelayanan, maka kekuasaan itu sangat punya gaya tarik yang sangat hebat. 权力没有得到还好，得到以后要交出来，要放下，实在是一个挣扎。 Sebelum kita mendapat kuasa, kita berusaha untuk mendapat kuasa, tetapi setelah mendapatkan untuk menyerahkannya itu melalui sebuah pergumulan 就 yang 是为什 hebat. 么有的人公司交不出来，有的人教会交不出来，有的人位置交不出来，因为太可爱了。 Kenapa sebabnya sampai baik usaha, gereja maupun pekerjaan Tuhan tidak bisa diserahkan karena terlalu menarik sekali. 约书亚怎么交得出来？ Bagaimana Yosua bisa menyerahkannya? 因为他很清楚他的身份。 Karena dia jelas status. 他说：“我主有什么话吩咐仆人？” Sebab dia di sini dikatakan, ya Tuanku, apa yang engkau sampaikan kepada hamba-Mu ini? 他在上帝的面前很清楚，你是主人，我是仆人。 Dengan jelas statusnya, engkau adalah Tuhan, aku adalah hamba. 这一种主仆的身份非常鲜明。 Dengan jelas sekali status Tuhan dan hamba. 在主人的面前，仆人当然是跪下来。 Memang di hadapan Tuhan, hamba itu sujud. 我们没有活在奴隶的时代， Memang kita tidak hidup di zaman perbudakan. 我们很难了解奴隶时代的这个概念。 Sehingga kita susah membayangkan konsep tentang budak. 仆人在主人的面前没有第二句话，只有一句话，就是 Yes sir。 Kata-kata satu kata saja yang harus ada di hadapan majikan bagi seorang hamba. Tidak ada yang lain yaitu ya Tuhan. 我们这个时代没有这个概念，但是在奴隶的时代，你只有一个 standard answer Yes sir。 Karena dalam zaman ini kita tidak nemukan, tetapi pada zaman perbudakan hanya ada satu jawaban standar yaitu ya Tuhan. 好像我们看那些中国朝代的那些古装的电影的时候，当皇帝下一个谕令的时候，他的大臣只有一句话回答：“臣遵旨。”
Ya, seperti di dalam cerita-cerita riwayat sejarah Tiongkok ketika raja memberikan amanat, maka mereka hanya satu kata, hamba siap. 约书亚很清楚这个。 Demikian Yosua jelas akan hal ini. 当我们服侍众教会的时候，我们也要很清楚约书亚这么清楚的一种顺服的观念。 Dan biarlah konsep yang taat kepada Tuhan itu menjadi konsep kita di dalam melayani gereja-gereja di Indonesia. 我们对上帝说 Yes Sir， Kita berkata kepada Tuhan kita, ya Tuhan. 我们跟上帝说承尊子。 Seperti seorang pejabat di hadapan raja mengatakan, ya raja siap. 我们是他的仆人， Kita adalah hambanya. 我们用这种态度来服侍众教会， Dengan sikap seperti ini kita melayani gereja-gereja. 我们用这种态度来同工一起配搭侍奉。 Dengan sikap seperti ini kita bersinergi satu dengan yang lain. 上帝可以用我们服侍一代的人，甚至可以预备下一代的人。 Maka Allah bisa memakai kita untuk melayani satu generasi, tetapi juga mempersiapkan generasi yang akan datang. 你怎么知道约书亚有顺服神呢？你怎么知道约书亚有顺服神？ Bagaimana kita mengetahui bahwa Yosua itu adalah taat kepada Tuhan? 大家都很会讲， Memang gampang mengatakannya, 有没有做出来？ tetapi apa sudah dilakukan? 在第15节，耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的鞋脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行了。 Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Jawabnya. Dan Yosua berbuat demikian. 在圣洁的上帝面前，要把你脚上的鞋脱下来，象征你愿意除掉黑暗、除掉误会、除掉罪恶。约书亚就照着行了。 Di hadapan Allah yang kudus itu dia harus menanggalkan kasutnya, melambangkan, membuang segala kejahatan, membuang segala dosa dan kegelapan, dan Yosua mentaatinya. 约书亚不是只是 Yes Sir 承尊子，他真的去把脚上的鞋脱下来。 Yosua bukan hanya mengatakan ya Tuhan, tetapi dia sudah menanggalkan sepatu sandalnya. 我们的顺服不单只是在言语和舌头上，要在行为和诚实上。 Sehingga bukan hanya di dalam kata-kata dan lidah saja, tetapi di dalam tingkah laku dan perbuatan. 你知道怎么样把印尼的华人教会这么不同宗派、不同背景、比较开放的、比较保守的，能够彼此顺服、联合在一起吗？ Bagaimana kita bisa menyatukan gereja-gereja di Indonesia dengan berbagai latar belakang yang modern maupun yang ortodok? 就先从我们这里开始。 Mulai dari lingkungan kita dulu. 我们这里代表不同教会、不同宗派、不同背景的弟兄姊妹，我们先彼此顺服。当教会的众领袖弟兄姊妹看到印华今年的同工彼此顺服的时候，他们看到一个模范，他们也开始学习彼此接纳、彼此顺服。 Jika dari kita mulai, dari rekan-rekan mulai dengan latar belakang gereja yang berbeda-beda dan Indonesia berbeda-beda, kita menjadi satu hati saling melangkul, bersatu hati untuk melaksanakannya, maka menjadi prototip dan teladan bagi gereja-gereja yang lain untuk bersama-sama bersatu. 当我们说我们是服侍众印尼的华人教会的时候，我们就变成他们的一个缩影、一个模型、一个小的模型。 Sehingga ketika kita mengatakan kita sedang melayani gereja-gereja Indonesia, maka kita sedang mulai satu model mininya. 我们怎么样彼此对待，在同工当中，就变成他们参考、他们的一个 case study， 他们的一个个案，他们参考的一个对象。 Sehingga ketika dia melihat kita saling melangkul, saling menerima satu dengan yang lain, maka kita akan menjadi studi kasus bagi mereka untuk bersama-sama bersatu. 需要来一个大辩论吗？ Apakah perlu ada debatan terbuka? 需要来一个大宣告吗？ Atau satu pernyataan? 不需要， Tidak perlu. 从最小的事情开始。 Kita mulai dari hal yang paling kecil. 因为神要求约书亚做一件事情，是每一个人都做得到的。 Karena apa yang Tuhan suruh Yosua melakukannya, setiap orang bisa melakukannya. 就是把脚上的鞋脱下来， Yaitu tanggalkanlah kasut di kaki. 这有什么难？ Apa susahnya? 每一个人都做得到。 Setiap orang bisa melakukannya. 但是
怎么样看得出我们在大的事情上会同心？就看我们在小的事情上会不会同心。 Bagaimana kita bisa melihat di dalam perkara yang besar kita bersatu, itu akan dimulai apakah kita bisa bersatu dalam perkara-perkara yang kecil. 从我们自己当中学习彼此服侍， Jadi dari antara kita sendiri belajar mulai saling melayani, 彼此洗脚， saling mencuci kaki, 彼此相爱。 saling mengasihi. 当我们一起建立一个联合性的工作，一个联合性的大会的时候，我们的合一的精神就会出来。 Sehingga ketika kita melaksanakan suatu pekerjaan kebersamaan yang besar, maka roh kesatuan kita akan tumbuh dan berkembang. 2年前我们在巴黎有一个华福会哈， 2 tahun yang lalu di Bali ada Kowe, 是第一次印尼的众教会承担起来。 dan itu yang pertama kali dilaksanakan oleh Kowe Indonesia. 我跟好多同工都很熟，所以第一天的时候跟你们在一起听到很多的状况，也听到你们很多的委屈，很多的心声。 Karena saya kenal banyak dengan rekan-rekan Indonesia, hingga hari pertama saya bisa berdialog dan saling interaktif dan mendengarkan suara hati saudara. 可是众同工，我要告诉你，这就是我最佩服你们的地方。 Tetapi inilah salah satu yang saya sangat angkat topi terhadap kalian semua. 你们面对世界各地的英雄好汉这么多的要求，不明白印尼的状况的里面，尽量解释，尽量配合，有苦自己吞下去，找一些比较熟的人吐吐苦水，回去还是服侍他们，这是我最佩服你们的地方。 Dan salah satunya saya akui bahwa bagaimana kalian menghadapi orang yang berbagai macam latar belakang, orang-orang yang bukan biasa tetapi orang-orang yang hebat, datang dan tidak mengerti akan keadaan Indonesia dengan berbagai macam keluhan, dan kita harus memberikan penjelasan demi penjelasan, bahkan kita menelan akan kebaikan itu dan mencari orang-orang yang sesuai untuk menyampaikan isi hati kita sebagai tempat untuk menyatakan akan isi hati kita. 因为你们有一切的权利可以抱怨，可以解释，可以把你们为你们这些人的安全着想，所以才这样安排，所以才这样贵，所以才有这全都可以说出来。但是你们选择保持安静。 Sebetulnya saudara bisa memberikan penjelasan-penjelasan untuk keamanan, untuk kebaikan, untuk segala-galanya kita melakukan hal ini. Tetapi saudara-saudara sekalian berdiam diri. 你们带着很多的委屈，但是尽你们的能力服侍全世界各地的众教会的领袖。 Sekalipun menghadapi berbagai macam tekanan, tetapi tetap melayani gereja-gereja di dunia ini dengan rela dan senang hati. 对我来说，英华基联能够继续的成为众华人教会的祝福，也能够得到众华人教会的支持，不单只是因为你们委身、你们肯、你们愿意，但是更令他们能够尊重、能够佩服你们的，是你们这一种的精神，这一种服侍、顺服的态度。 Dan gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja Tionghoa yang ada di dunia merasakan pelayanan yang dilaksanakan sekalipun berbagai macam pergumulan dan tantangan, namun saya sungguh memberikan acungan jempol karena kalian tetap dengan kasih dan melayani gereja-gereja dengan tanpa memperhitungkan untung rugi. 我想上帝是透过那个华福会预备众同工，有更大的心胸，有更大的肚腹，有更大的思想和意向，来预备服侍印尼的众华人教会，包括别的种族的教会。 Melalui Kowe itu mempersiapkan rekan-rekan kita untuk memperluas pandangan kita, memperbesar akan wawasan kita, dan melapangkan dada kita untuk merangkul dan melayani gereja-gereja baik yang ada di Indonesia maupun secara nasional dan internasional. 我觉得上帝不会让你们白白的经过那一次的经历，而是在预备你们怎么样的把印尼的华人教会跟别的种族的教会带在耶稣基督的旗帜底下。 一起来兴旺主的福音。 Saya percaya bahwa jerih lelah saudara
di Kowe itu tidak akan sia-sia, karena Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk pelayanan jauh lebih besar lagi di bawah panji Kristus Yesus memimpin seluruh gereja Tuhan berkembang dan bertumbuh. 耶稣就成为我们的一个楷模，他的顺服，他放下他的自己，就使全以色列得到一个新的国家。 Sehingga Yosua menjadi teladan bagi kita, dia menyerahkan segala-galanya, taat kepada Tuhan, memimpin seluruh umat Israel, mereka mendapatkan sebuah negara yang baik. 当我们放下自己的时候，我们就赢得全印尼华人教会的尊重和配合。 Ketika kita menanggalkan diri kita, maka kita akan mendapatkan hati gereja-gereja di Indonesia dan rangkulan mereka. 这就是我们合一的平台。 Dan inilah bagian dari strategi kesatuan kita. 够大的心胸， Hati yang lapang, 够大的杜甫，宰相的杜甫可以撑船的， kita bisa menampung lebih besar lagi wawasan kita. 够大的意向包得下每一个人。 Sehingga visi kita besar, sehingga kita bisa menampung setiap pribadi. 我要告诉你们，我很尊重你们， Saya ingin memberitahu pada saudara bahwa saya sangat menghormati saudara, 你们的委身精神令我很佩服。 karena pengorbanan saudara menyebabkan saya mengacungkan jempol. 就为了要大家在一起开会，塞车塞到上海住一个晚上，第二天又塞车回去，没有几家新加坡的教会愿意来的。 Dan jikalau kita melihat hanya untuk pertemuan satu malam ini, kita datang dari Jakarta di berbagai tempat dengan kemacetan yang besar, lalu kemudian satu malam kita kembali lagi menghadapi macet seperti ini. Jikalau di Singapura tidak beberapa gereja yang mau melaksanakan seperti 你 ini. 们为了印尼的华人教会，为了下一代的施工，为了讲华语的教会的摆上付出，我很尊重你们，我也很佩服你们。 Tetapi saya sungguh menghargai dan angkat topi dan saudara demi untuk pekerjaan Tuhan, demi untuk pelayanan gereja-gereja di Indonesia, dan Anda tidak memperhitungkan untuk rugi 我 dan 们 datang 一定要 kemari. 回到上帝的这个平台上， Mari kita kembali kepada Tuhan, 我们就可以服侍全印尼的教会。 sehingga dengan demikian wawasan Tuhan menjadi wawasan kita, bisa melayani akan seluruh gereja di Indonesia. 阿门。 Amin. 我们一起祷告， Kita berdoa bersama. 求主祝福英华基联的众同工，扩大我们的视野，扩大我们的心胸，扩大我们的意向，来服侍印尼的众教会。 Ya Tuhan, kiranya Kau memberkati PGPI, lapangkanlah dada kami, perluaslah akan pandangan kami, dan wawasan kami diperlebar biar kami dapat melayani gereja-gereja di Indonesia ini. 给我们一颗仆人的心来服侍他们， Berikan kepada kami hati seorang hamba melayani mereka. 给我们一个伟大的意向来复兴主的教会。 Berikan kepada kami visi yang besar untuk membangun gereja Tuhan. 祝福我们在这2天的聚会， Berkatilah ibadah kami yang kami laksanakan 2 hari ini. 奉靠耶稣基督圣名祷告， Dalam nama Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin.